Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung modul sel elektrolisis. Okey, ini handout yang kita bincang semalam. Okey, kita ada bermula daripada apa maksud elektrolisis, elektrolit tu apa. Okey, lepas tu mengapa elektrolit boleh mengkonduksi elektrik. Bukan elektrolit tu apa. Okey, lepas tu nak bandingkan elektrolit dengan konduktor. Okey, elektrolit maksud dia larutan yang kita guna dalam elektrolisis yang dalam sini lah. Itu maksud elektrolit. Konduktor seperti besi. Okey, besi kita itu semua konduktor. Beza dia, konduktor boleh berpejal. Elektrolit tak boleh berpejal. Kedua, konduktor boleh tidak mengalami perubahan kimia. Elektrolit mengalami perubahan kimia. Maksud dia, kalau you pakai elektrolit, selepas dia konduksi elektrik, dia akan tukar ke benda lain. Okey, ke bahan lain lah. Tapi konduktor tetap sama. Besi tetap besi di situ. Okey, lepas tu kita kelaskan. Kita kelaskan apa itu elektrolit dan bukan elektrolit. Mula-mula cara dia, kalau ikut balik kelas malam, kita pilih sebahagian ion letak di elektrolit. Kalau sebahagian kovalen letak di bukan elektrolit. Okey. So kalau buat macam ini, you akan dapat sebahagian kovalen itu semua betul dulu untuk bukan elektrolit. Okey, kemudian dekat elektrolit kita akan cek mana yang ion tidak bebas bergerak. Maksud dia berpejal atau tak ada ion. Tidak bergerak lah, maksud ion dia tidak bergerak pun kita semua pindah ke bukan elektrolit. Okey, Okey, kemudian ada pemerhatian di katod. Katod hanya ada hasil berikut saja. Ada semua logam, logam kuprum, ada gas hidrogen. Lepas tu, ini pemerhatian dia. Okey, pepejal kelabu, pepejal perang, okey, kita sebut pepejal solid. The brown solid deposited. The brown solid is formed. Okey, colorless gas bubble release. Okey, sebab tak nampak. Kita hanya nampak gelembung gas tidak berwarna sahaja. Di anode ada gas klorin, gas bromin, gas oksigen sahaja boleh di anode. Lepas tu kita ada ujian untuk gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin. Okey, dah selesai. Lepas tu kita bincang kes yang pertama. Okey, kes yang pertama. Okey, dah siap lah. Ini saya anggap awak dah selesai. Hari ini saya nak teruskan perkara yang sama, iaitu untuk leboran dulu. Leboran, okey, untuk kes yang kedua. Okey, saya akan mula. Okey, untuk kes yang kedua, sama juga cara dia. Kita akan buat cek terminal dulu. Kita cek terminal dulu. Okey, sini panjang punya adalah terminal positif. Okey. Ini pendek sini, terminal negatif. Okey, kemudian kita ambil kathode anode dulu. Okey, kathode anode dulu. Okey, saya ambil inilah, senang sikit copy. Okey, so kathode, kena cek kathode dan anode dulu. Okey. So kathode dia negatif terminal. Kathode negatif terminal, sebenarnya negatif terminal bateri ini. So mana yang sambung ke negatif terminal ini kan? Ini elektrod ini sambung ke negatif terminal. Okey, maka dia merupakan kathode. So ini merupakan kathode. Elektrod ini kena tunjuk dekat elektrod. Maksud dua batang inilah kena tunjuk dekat elektrod dia. So elektrod ini elektrod ini
adalah katot. Okey, satu lagi. Okey, yang sambung ke positif terminal sini. Elektrod ini sambung ke positif terminal. Okey. So tunjuk dekat elektrod. Mana-manalah tunjuk dekat elektrod, maka elektrod ini merupakan anode. So elektrod ini merupakan katot. Elektrod ini tetapi merupakan anode, iaitu positif terminal. Okey, ini konsep yang kita belajar. Okey. So maksud dia, katot dengan anod ini adalah nama untuk elektron. Untuk elektron. Kalau tak ada elektron, tak boleh pakai katot anod. Tak boleh. Itu sebab dia katot anod dekat redox, kita tak ada. Dekat redox, kita tak pakai katot anod sebab tak ada elektron. Boleh faham? Okey, ha? Kemudian, ini dah. Kemudian kita cek elektron dia keluar dari negatif terminal. Okay, so elektron keluar dari negatif terminal, maksudnya keluar dari sini. Okay, turun ke sini. Buat separuh dia, sini tak payah buat, tak apa. Okay, turun, dah kumpul di katot. Dia sudah kumpul di katot. Okay, so menjadikan katot ini bercas negatif. Katot bercas negatif sebab elektron semua kumpul dekat dia. Okay, bila elektron kumpul dekat katot, katot menjadi cas negatif. Okay, so bila dia cas negatif, dia akan tarik yang positif di dalam elektrolit. Okey, lepas tu baru kita cek. Untuk sini, okay, ada ke yang ion apa? Okey, kita cek ion apa. So, magnesium klorida kita ada Mg2+. Kita ada Mg2+. Lepas tu kita ada Cl negatif. Mg2+ dan Cl negatif. Dia ada dua ion ni. Okey, so ada Mg2+, ada Cl negatif. Dua sahaja. Sebab leburan magnesium klorida, kita tak tambah air. Kalau tambah air, ada H+ dan OH negatif. Seperti sel kimia, sama saja. Okey, kalau tak ada air, lebur saja, maka kita ada apa yang ada je lah. Magnesium klorida ada Mg2+, Cl negatif. Okey, kemudian kita mula kaji. Untuk kes ini, okey, apa yang kita kena buat supaya boleh jawab soalan, okey, dan melambangkan kita faham. Okey, mula-mula you kena faham elektrolit formula dia apa. Okey, elektrolit formula dia MgCl2. Okey, ion yang hadir, ini je ion dia. Okey, ion yang hadir ada Mg2 positif dan Cl negatif. Okey, elektrod katot di sini dia adalah negatif terminal. Elektrod anod di sini adalah positif terminal. Okey, ini dah siap. Okey, katot negatif terminal. Okey, kalau you perasan, kalau siapa ada tengok balik sel kimia kan, sel kimia punya katot adalah positif terminal. Sel kimia punya anod adalah negatif terminal sel kimia. Okey, topik sebelum. Okey, sekarang katot di sini adalah negatif terminal sebab dia tak payah keluar elektron. Katot adalah tempat terima elektron. Anod di sini, okey, mewakili positif terminal bateri dia. Okey, so ion yang bergerak ke sana, ke katot. Katot sudah cas negatif. Katot sudah bercas negatif. So yang pergi adalah Mg2 positif. Yang pergi adalah Mg2 positif. So yang satu lagi ini je, Cl negatif dia. Okey, Cl negatif pergi ke anod tu. Ion yang dinyacas, tak ada lah. Nyacas tu ada satu je lah. So dinyacas tu sama saja. Dia tak ada pilihan. Okey, maka ambil balik apa yang ada. So yang ada Cl negatif, maka Cl negatif akan nyacas. Okey, setengah persamaan untuk nyacas.
Niat cas saya dah terangkan hari itu, maksud dia buang cas dia. Buang cas. Buang cas maksud dia, you tulis dulu asal Mg2 positif, buang cas. Jadi ini ya, jadi Mg. Ini maksud buang cas. Untuk niat cas. Di sini kita maksud niat cas. Konsep dia lah. Niat cas sebenarnya buangkan cas dia. Cas dia buang macam ni. So bagaimana nak seimbangkan persama setengah, kita tambah 2i. Sebab 2 positif, 2 negatif, tak ada lah cas dia. Itu jadi Mg. Okey ya. So kita siapkan sebelah dulu. Selalunya bila you dah tahu ion apa discharge, kita buat sebelah-sebelah dulu. Katot dulu baru buat anod. Atau anod dulu baru buat katot. Okey, pemerhatian dia. Salin balik. Okey, siapa nak cakap pemerhatian dia? Senang dia. Pepejal kelabu dienapkan. Yes, very good. That's why dah pandai ha. So, saya copy je. Pepejal kelabu dienapkan. Very good. Okey, pepejal kelabu dienapkan. Inference dia sebab logam magnesium terbentuk. Ini maksud inference. Kadang-kadang ada orang kata, susah betul lah inference ni. Inference, mana susah? Inference tu ikut apa yang atas tu. Pepejal logam magnesium terbentuk. Okey, nama hasil dia. Okey, siapa nak cuba? Logam magnesium. Ya, very simple. Logam magnesium. Okey, good. Jenis T nak balas? Reduction. Reductions. Yes, penurunan. Reductions, penurunan. Okey, ini. Okey, bagaimana nak bagi pengertian dia? Ion. Magnesium menerima 2 elektron untuk membentuk magnesium atom. Okey, very good. Ion magnesium menerima 2 elektron untuk membentuk atom magnesium. Okey, good. So, dia penurunan sebab ion magnesium menerima 2 elektron untuk membentuk atom magnesium. Itu cara kita nak terangkan. Okey, sebelah pula. Okey, sebelah pula. Cl negatif. Okey, Cl negatif, buang cas dia. Asal dia Cl negatif. Tulis dulu. Cl negatif asal dia. Okey, bila buang cas, dia akan jadi Cl. Ini maksud buang cas. Cl negatif jadi Cl. Cuma, Cl tak boleh dibentuk. Cl tu atom. Kumpulan 17, dia sentiasa molekul. Maka kita kata dapat Cl2. So, Cl2 dah 2. So, kita seimbangkan lah 2 lah. So, 2 Cl negatif jadi Cl2. Okey, sekarang nak seimbangkan dia. Bila nak seimbangkan dia, kita tambah 2i di sini. Sebab negatif ni kita dah tak boleh hilangkan dia. Kalau positif boleh, kita letak 2 negatif, hilang lah. Kalau negatif, letak negatif, dia akan jadi lagi lah negatif. Contoh 2 negatif, you put 2 negatif, become 4 negative already. Okay, so that's why we put here sebagai membebaskan lah. Kalau di sini maksud membebaskan, di sini maksud menerima. So membebaskan ada 2, selepas tu hasil ada 2, bahan ada 2. So seimbang. Okay, klorin. Okay, baca di atas. Apa pemerhatian dia, klorin? Syifa? Gas kuning kehijauan dibebaskan. Okay, greenish yellow gas release. Okay, greenish yellow gas release. Okay, bagus. Copy. Okay, so copy. Gas kuning kehijauan dibebaskan. Okay, inference dia sebab gas klorin terhasil. Hasil ni saya tulis, you nak bebas boleh, tak ada masalah. Yang penting gas klorin. Gas klorin terhasil.
Okey, nama hasil dia S-chlorine. Okey, dia merupakan pengoksidaan. Dia merupakan pengoksidaan. Okey, sebab elektron keluar. Okey, that's why kita terangkan mengapa dia pengoksidaan. Kita tak boleh sebut kerana elektron dibebaskan. Salah. Kita kena cerita balik dia punya persamaan setengah dia. Okey. Okey, kita mula 2 ion. Okey. 2 chloride ion. Okey. Release 2 valence electron to form chlorine molecule. Okey, 2 ion klorida membebaskan 2 elektron pun dah cukup. Tak ada valence pun tak apa. Ada orang pening kepala bila nak, tak payahlah. Okey, tak payah. Terus elektron. Valence memang paling tepat, tapi setakat elektron pun dah okey. 2 ion klorida membebaskan 2 elektron untuk membentuk molekul klorin. Betul? Ini cara nak terangkan pengoksidaan. 2 ion klorida membebaskan 2 elektron untuk membentuk molekul klorin. Okey, bahasa Inggeris sama, klorin. Cuma ejaan dia rumit sikit lah. CHLORINE. Molekul klorin. Semua translate tu boleh daripada buku teks digital. Buku teks digital atau buku teks DLP yang you dapatlah kalau ada hard copy. Boleh tengok semua terms ada di situ, sama saja. Okey, so sekarang kita nak cantumkan 2 ini. Okey, nak cantumkan 2 ini. Senangnya elektron dah sama. Elektron dah sama, maka kita potong saja. Okey, so Mg, kita potongkan dia, kita akan dapat Mg 2 positif. Okey, tambah 2 Cl negatif. Dapat Mg tambah dengan Cl2. Okey, tahniah. You dah siap lagi satu contoh leburan. Siap lah? Okey, so sekarang leburan dah selesai. Okey, kita nak masuk kepada yang lebih rumit sikit lah. Iaitu kita belajar untuk aqueous pula. Okey, bila aqueous maksud dia lalutan. Okey, aqueous maksud dia lalutan. Lalutan di sini maksud dia tambah air. Okey. So lalutan itu kita kena apply faktor. Okey, faktor di sini maksud dia pemilihan ion. Pemilihan ion berdasarkan faktor. So faktor yang pertama berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Faktor yang kedua berdasarkan kepekatan ion dalam lalutan. Okey, that's why tengok ini cair punya. Okey, ini pekat punya. Okey, faktor yang ketiga berdasarkan jenis elektrod. Elektrod karbon saya tak nak. Saya tukar kepada elektrod yang logam. Kalau elektrod yang logam, apa terjadi? 3 jenis faktor. Kena slowly saya tengok. Okey, so sekarang kita buat faktor yang pertama dulu. Tak ada susunan punya. Tak ada susunan. Cuma untuk keselesaan dan susunan yang lebih baik. So kita belajar dulu faktor nilai keupayaan elektrod piawai E0. Okey, so mula-mula kita belajar elektrolisis lalutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol menggunakan elektrod karbon. Dia semua kena elektrod lengai. Tak nak karbon, boleh pilih grafit. Tak nak grafit, boleh pilih platinum. Okey, dia semua mula dengan elektrod lengai. Kalau you terus guna logam dekat elektrolisis, dia sudah jadi faktor ketiga, iaitu faktor jenis elektrod. Okey, itu nanti kita bincang. Elektrod lengai dulu. Elektrod lengai maksudnya elektrod yang tak berlaku apa-apa dekat dia. Karbon itu tak berlaku apa-apa. Okey, macam biasa kita cek dulu, jangan takut. Okey, tukar gambar raja je. Kita masih apply benda yang sama. Okey, cuma sekarang kita nak cek gambar raja dulu. Selesai gambar raja dulu. Yang pertama, macam biasa, sekarang bateri di bawah. Bateri di bawah. Okey, panjang di sini. So, sini positif. Sini positif. Sini negatif. Okey, ini benda pertama. Siap?
Okey, kemudian kita nak cari dia punya cathode anode. Okey, saya copy dulu cathode. Letak sini. Okey, nanti kita pun tak tahu di mana. Kita check ini cathode, mungkin ada anode lagi. Okey. Okey. Okey, cathode kena cari yang sambung ke negatif terminal. Sini ya. Elektrod ini sudah sambung ke negatif terminal. Maka ini adalah cathode. Okey. Kena tunjuk dekat elektrod dia. So ini merupakan cathode. Dan cathode adalah negatif terminal. Sini ya, nak pendek. Ini bateri boleh terbalik tau. Kadang-kadang panjang di sini, pendek di sana. Maka ini akan jadi cathode lah. Ini sudah jadi cathode. Kalau ini bateri punya terminal terbalik. Okey, satu lagi di sebelah sini. Ini anode. Okey, ini sudah jadi anode. Okey, macam ni. Ini anode sebab dia sambung ke positif terminal. Ini cathode sebab dia sambung ke negatif terminal. Okey, ini dah siap. Okey, bawah sikit. Okey, sekarang elektron dia keluar. Elektron keluar dari sini ya. Okey, di sini elektron keluar satu. Okey. Ikut gambar raja, elektron keluar dan berkumpul di kathod. Sama juga menjadikan kathod bercas negatif. Kathod bercas negatif sebab elektron kumpul di sini. So nanti kawasan sini akan tarik semua ion yang positif. Okey, sekarang kita cek. Lalutan yang diberi ada ion apa? Okey, lalutan yang diberi kuprum 2 sulfat, mesti ada Cu2+. Kuprum 2 sulfat, Cu2+. Okey, lepas tu sulfat SO4 2 negatif. Sulfat. Okey, sulfat ada SO4 2 negatif. Tapi tak habis lagi. Larutan, jangan lupa larutan itu ada H+. Perkataan larutan macam sel kimia sama saja. Ada H+, lepas tu ada OH negatif. Kita ada H+, kita ada OH negatif. Ada 4. Okey, untuk ini ada 4 ion yang ada. Okey, siap gambar raja. Gambar raja dah siap. Okey, so sekarang kita nak cari apa yang boleh kita kaji sekarang. Ada banyak ni. Kita nak kaji semua ini. Okey, yang pertama, electrolyte formula. CuSO4. Okey, CuSO4. Ini je. Ada orang tanya, sir, H2O perlu ke? Tak perlu. Tak perlu. Kita nak electrolyte formula sahaja. So, ambil CuSO4 dah cukup. Okey, H2O tak perlu. Itu konsep dia sebab ion baru kita pecahkan. So, ion yang hadir baru tulis ini. Okey. Cu2 positif, XO4 2 negatif, H+ dan OH negatif. Baru tulis ini. Okey, boleh Kemudian macam biasa, seperti biasa adalah negatif terminal. Okey, anode sini adalah positif terminal. Positif terminal. Okey, so ion yang bergerak ke kathod. Kathod bercas negatif. Kathod bercas negatif, maka dia akan tarik ion yang positif. So ion yang positif ada Cu2+,
Lepas tu ada satu lagi, jangan lupa. H+. Okay. Ion yang negatif, dia ada SO42 negatif. Lepas tu dia ada OH negatif. Ada dua. Okay, ada OH negatif, ada SO42 negatif. Okay, sekarang antara dua ini, mana yang suka, sebab you tengok katot melakukan penurunan. Okay, so antara dua ini, mana yang suka melakukan penurunan? Okay, kita kena cek guna faktor nilai keupayaan piawai. Nilai keupayaan elektrod piawai. Nak tengok mana satu suka melakukan penurunan dengan satu ayat lagi, maksud mana satu ejen pengoksidaan yang lebih baik, iaitu nilai positif yang lebih tinggi. Okey, saya bagi masa pergi tengok balik. Okey, modul elektrod, keupayaan elektrod piawai. Cek untuk saya, siapa nilai lebih positif untuk Cu dengan H? CO2 plus. CU. Berapa nilai dia? Positif 0.34. Ya. Dia ada nilai positif 0.34. Banding dengan H hanya kosong. Betul? Maka pilih ini. So, yang dinyacas adalah CO2 plus. CO2 plus dinyacas sebab nilai dia lebih positif. Pandai, bagus. Okey, so sekarang you dah tahu pilih. You pilih berdasarkan ini, faktor nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, so apa sebab kita pilih CO2 plus? Okey, saya bagi contoh ayat. Sebab nilai I0, okey, nilai I0 tu keupayaan elektrod piawai. Singkatan dia lah, simbol dia. Nilai I0 ion kuprum 2, okey, lebih positif berbanding ion hidrogen. Okey, kita ikut persaingan antara dua ini. Okey, maka kita sebut nilai I0 ion kuprum 2 lebih positif berbanding ion hidrogen. Ion hidrogen kosong nilai dia, kosong. Okey, so sekarang setengah persamaan dia kita buang cas dia. Cu2 positif. Okey, kita buang cas dia. Dia akan jadi Cu. Ini maksud buang cas. Cu2 positif dia asal dipilihnya cas. Buang cas jadi Cu. So kita nak seimbangkan dia. Tambah 2I. Siap. Okey, pemerhatian saya rasa senang. Okey. Apa dia? Apa pemerhatian dia? Cu. Yang lambat tu, jawab lambat tu. Zahir. Dah. Saya jawab je. Okey, Irfan. Brown solid is found. Okey, pepejal perang dienapkan, betul? Ikut kita punya apa yang saya tulis di atas, pepejal perang dienapkan. Okey ya. So inference, logam kuprum bentuk. Logam kuprum, salah eja. Okey, kuprum. Okey, logam kuprum terbentuk. Okey. Logam kuprum. Nama hasil dia logam kuprum. Ujian pengesahan. Ada? Ada. Untuk mula sini kita akan test ujian pengesahan, iaitu ikut yang atas, yang 3 sahaja. Okey, jenis tindak balas, penurunan, okey, pengertian dari segi pemindahan elektron. Okey, Zahir, try. Saya still tak dapat lagi. Kesian Zahir. Jangan main game Zahir. Saya tahu awak suka main game. Ion
Ya. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Very simple. Okay. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Okey, ini dah siap. Kathod dah selesai. Okey, sekarang pergi ke anode. So, anode, awak dah tahu anode melakukan pengoksidaan. Anode melakukan pengoksidaan. Okey, so bila anode melakukan pengoksidaan, dia akan cari ejen penurunan. Bila ejen penurunan, you kena tengok siapa punya nilai lebih negatif atau kurang positif. Okey, cek untuk saya. SO4 berapa nilai E0 dia? Positif 2.01. 2.01 positif Okey, ini OH negatif? Positif 0.40. Dua-dua positif. Dua-dua positif. Kalau ada nilai negatif cantik tapi tak ada, tak apa. Dua-dua positif. Okey, sekarang kita pilih yang kurang positif. Maka ni adalah inilah. Ikut tadi Aisyah bagi OH negatif, nilai dia kurang positif. Kalau you ambil SO4 banyak ni. 2 poin lebih positif. Ini baru 0 poin berapa je. Okey, so yang dinyacas adalah OH negatif. Okey. So bila dinyacas adalah OH negatif, cara yang kita terangkan adalah sama. Okey. Okey, kita terangkan sekarang nilai E0 bukan ion kuprum 2 lah. Ion hidroksida. Hydroxide ion. Okey, dia tak boleh lebih positif. Dia kurang positif berbanding ion sulfat. Sulfate ion. Less positive value. Okey, kurang nilai positif dia. Sebab kita nak ejen penurunan. Ejen penurunan di atas sebenarnya. Ingat lagi, di atas. Okey. So mungkin saya perlu tunjuk sekejap. Okey, untuk siapa yang sudah mula blur Okey, saya ambil balik slide itu. Nah, ini yang kita bincang dulu. Okey, tengok. Tadi CU dah selesai tak nak cerita lah. Okey, ini tengok. Nah, positif 0.4 je. OH negatif 0.4 saja. Lepas tu, kalau sulfat, ini. Nah, kategori sulfat. Kategori sulfat, semua jenis sulfat di sini tambah 2 poin lebih. Maka kita ambil yang ini lah. Ambil yang ini. 0.4. Okey, so kalau melakukan pengoksidaan, okey, adakah setengah persamaan macam ni? Ini setengah persamaan untuk melakukan penurunan. So sekarang dia perlu melakukan pengoksidaan. Okey. So saya ambil jugalah, ini saya copy dulu. Okey Ini penurunan So kita terbalikkan dia. So 4OH negatif jadi O2 plus 2H2 plus 4E. Okey. Okey, so di sini okey, ini yang salin daripada jadual tu. Salah. Sebab ini adalah penurunan. Tak betul. Dia akan melakukan pengoksidaan. Maka kita buat di sinilah 4OH negatif jadi O2 plus 2H2O plus 4E. Ini ini dari jadual. Kita ambil dia. Okay, 4OH negatif jadi menghasilkan O2 plus 2H2O plus 4E. Itu setengah persamaan dia. Boleh Okay. So ini jadi masalah pula. Dia akan balik kepada jadual E0, nilai keupayaan pairan. Okay, so kita kena ikut
nilai keupayaan elektrod piawai dia. So dapat ini. Okey, sekarang apa pemerhatian dia? Teka? Apa pemerhatian dia? Gelembung gas tak berwarna. Yes. Nah, O2. Okey, salin balik depan tu. O2 ini ya. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Salin sebiji je. Copy. Paste. Okey, gelembung gas ini adalah O2. So, gas oksigen terhasil. Air tak boleh lah. Ini lalutan. Dia tengok ini lalutan. Maka air yang dihasil ini, dia akan campur dalam lalutan itu. Dia akan campur di situ. So, you tak nampak sebagai pemerhatian. You nampak ini, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Sebab apa? Inference dia, terangkan. Inference maksud terangkan. Gas oksigen terhasil. Nama hasil dia, gas oksigen. Nama hasil dia, gas oksigen. Ujian pengesahan ada. Okey, iaitu test untuk O2. Saya dah kata ujian pengesahan topik ini, kita uji 3 jenis gas ini. So, sekarang nak gas oksigen. Maka inilah jawapan dia. Saya guna cara yang paling mudah untuk awak faham konsep ini. Ya. Harap you boleh ikut dengan baiklah. Okey, mula-mula letak kayu uji berbara ke dalam tabung uji. Kayu uji berbara menyala. Okay. So put glowing wooden splinter into the test tube. Okay. Glowing wooden splinter relight or light nyala. Okay. Relight nyala semula. Okay. So ini lah. Okay. Pengertian dia. Oh, ini banyak sikit. So ini saya bagi. You tengok kita sebab pengertian di sini satu saja. Kita tak buat pengertian perubahan nombor pengoksidan, nak buat pun boleh. Tapi kurang sesuai. Okey, so untuk kes ini kita buat pengertian dari segi pemindahan elektron. Dulu kita tak buat kan? Okey, sekarang tengok 4 ion hidroksida. 4 ion hidroksida. Okey, depan tu membebaskan 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen dan molekul oksigen dan 2 molekul air. Okey, 4 ion hidroksida membebaskan 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen satu je, tak payah sebut satu lah, dan 2 molekul air. Okey, selesai. Okey, persamaan ion keseluruhan. Macam mana buat? Perlu saya tunjuk ke untuk ini? Boleh? Perlu sir. Perlu Okey, you mungkin dah lupa. Okey, tak apa. Okey, sekarang saya tunjuk. Okey, ya. Okey, so sekarang tadi apa tadi? Kita ada Cu2+. Kita ada yang pertama Cu2+ plus 2E equal to Cu. Ini yang pertama. Okey, kemudian kita ada kedua 4OH negatif. Jadi O2 plus 2H2O plus 4E. Ini yang kedua. Okey, nak tambah kedua-dua ini,
maka atas ini you kena darab 2. Kenapa darab 2? Sebab nak samakan elektron dia. Okey, bila darab 2 dia akan jadi 2 Cu 2 positif tambah 4E jadi 2 Cu. Dia akan jadi macam ni. Sekarang baru potong. Potong. Okey, bila potong salin semula. So 4OH negatif tambah 2 Cu 2 positif dapat O2 tambah 2 H2O tambah 2 Cu. Okey. Okey, boleh. Ada soalan nak tanya? Boleh faham? Faham sir. Boleh Okey. je. Boleh Hmm. sir. Very good. Okey, so selesai. Okey, kita balik kepada slide kita ini. Okey, so saya salin balik lah. Okey, so 2 Cu ikut sini pula. Saya ikut balik sini. 2 Cu 2 positif. Lepas tu tambah 4OH. Ini topik 9.1 banyak. Kita buat banyak lah. Lagi rumit punya pun ada. Okey, 2 Cu 2 positif tambah ini. Dapat 2 Cu tambah O2 tambah 2H2O. Okey. Okay. Betul ke? Yes. Okey, correct. Okey, settle dah seimbang lah. Bila you buat cara tadi yang potong elektron, dia confirm seimbang pun ya. Okey, dah selesai contoh ini. Siap. Okey, dah lengkap. Okey, sekarang ini pula. Okey, ini last last untuk hari ini. Faktor sama juga, faktor yang sama, cuma saya pakai case yang kedua. Okey, terus kita terus buatlah. Okey, mula-mula macam biasa kita perlu cek terminal dulu. Okey, 0.1 pakai apa? Acid sulfuric. Acid sulfuric. Okey, kita cek terminal dulu. Sini positif. Sini negatif. Okey, ini dah. Okey, bila you dah siap ini, kita kena cari katot anod macam biasa. Okey, you boleh mula lakarkan jawapan juga sambil-sambil tengok saya copy paste semua kan. You boleh cuba lah, dah boleh cuba. Okey, sambil belajar dengan cara saya lah. Okey, lagi. Okey, so positif di sini, negatif di sini. Maka ini, elektrod ini, kita panggil dia katot. Okey, elektrod ini panggil katot. Sebab dia sambung ke negatif terminal. Maka kita panggil dia katot. Okey, elektrod yang ada di sini, elektrod ini, you tunjuk di mana-mana, tak kisah. Dia nak lukis di mana. Cuma, arrow itu, garis itu kena tunjuk dekat elektrod. Tak boleh tunjuk di tempat lain. You wajib tunjuk dekat elektron. So, untuk ini adalah anod. Sebab positif di sini. Okay, you jangan rasa sentiasa macam ini. You kena bergantung pada bateri. Okay, kalau bateri panjang lepas tu pendek di tepi kan, dia akan terbalik. Katot akan jadi ke sana. Sini akan jadi anod. Okay, tapi jadual ini tetap apply samalah. Okay, kita lukis elektron keluar. Elektron keluar dari sini. Elektron keluar. Okay. So, elektron ini akan berkumpul di katot. Menjadikan katot bercas negatif. Okay, sorry. Tadi lupa bagi tahu. Tengok, test tube ini, agak-agak apa fungsi test tube ini?
Teka tengok apa fungsi test tube ini. Dia nak perangkap gas yang terbentuk je. Yes, dia nak ambil gas dia. Okay, so in future kalau you tak pasti bila nak ada, bila nak tak ada test tube kan, you semua lukis macam ni je lah, senang. Tak salah, semua letak ada test tube. Okay, kalau case ini saya tak letak test tube di sebelah katot, sebab you tengok katot apa dia? Katot kan logam terbentuk, betul? So bila katot logam terbentuk, tak perlu kumpul gas, so tak payahlah test tube. Tapi you pening kepala, maka bila lukis gambar raja, lukis semua yang seperti macam ni lah. Senang lah. Okay, okay, so sekarang kita nak check acid sulfuric. Acid sulfuric, dia ada ion apa? Okay, of course H2SO4. So ada H+. Lepas tu, ada H+, ada SO4, 2 negatif. Ada satu lagi. H2SO4 ada H+, SO4 2 negatif. Ada satu lagi apa? OH negatif. Ada OH negatif. Sebab air. Lalutan ada H+, OH negatif. So H+ sudah ulang. Tak payah buat lah. Sudah ulang. So tak payah tulis banyak kali. Okay, so okay, sekarang kita cek. Okay, kita cek. Okay, katot dulu. Katot selesaikan dululah. Kena tulis. Katot adalah negatif terminal. Oh, Amazon baru datang. Aduh, Amazon. Okay, kemudian anode adalah positif terminal. Okay, ini siapkan dulu. Okay, electrolyte formula H2 SO4. Okay, ion yang ada salin 3 ini. 3 ini. Okay, ion yang bergerak ke katot. Katot positif kan? Ni je ada. Ni je ada. So yang pergi ke anode, katot bercas negatif, dia akan tarik positif. Yang positif yang ada ini je. Lepas tu 2 ini pergi sana. Okay, ion yang dinyacas, ada pilihan ke? Tak ada pilihan. So inilah akan dinyacas. Okay, cuma sebab dia macam mana? Siapa nak try sebab dia? Oh, macam senang. Tapi tak try kan, susah pula. Macam mana nak cakap ni? Sebab kenapa? Boleh ke kita buat macam ni? Boleh ke? Nilai E apa lebih positif boleh? Mana boleh? Tak ada bandingan pun. So kita tulis. Siapa nak try? Nanti tak puas hati pula. Ini senang. Kenapa aku tak boleh? Sebab apa dinyacas? Halo? Sebab tak ada choice. Sebab apa? Mengapa H+ dinyacas? Sebab dia the only yang positif. Yes, very good. Tu je. Sebab dia the only one. Okay? Hanya ion, the only one. Hanya ion hidrogen sahaja yang hadir. Kadang-kadang tulis pun tak percaya. Betul ke ni? Betul lah. Sebab dia hanya ion hidrogen sahaja yang hadir. So mana ada nak pilih-pilih? Tak ada lah. Tak boleh pilih lah. Sebab the only one. Okay, the only one ion positive present. Okay, so setengah persamaan dia. Dia asal dia H+. Lepas tu jadi H2. Jadi H. Ini maksud buang cas lah. Kalau tak erti nak hafal, tak payah hafal pun. Okay, H+ jadi H. Tapi H tu tak wujud. H2 ada. Maka letak 2.
So seimbang. So tambah 2E. So tambah 2E. Dapat H2. Okay, pemerhatian dia. Ini senang ke? Pemerhatian dia. Okay, saya sengajalah kita cek balik jadual, sentiasa refer balik. H2 ini colorless gas bubbles release. Copy. Pemerhatian. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Inference. Sebab gas hidrogen terhasil. Dihasilkan. Tak ada masalah. Jangan tanya pula nak dihasilkan berhasil. Itu tata bahasa saja. Gas hidrogen terhasil. Nama produk dia gas hidrogen. Ujian pengesahan ada. Salin. Gas hidrogen punya. Iaitu letak kayu uji bernyala ke dalam tabung uji. Bunyi pop dihasilkan. Okay. Put burning wooden splinter. Burning wooden splinter into test tube. Pop sound is heard. Is produced. Okay, jenis tindak balas penurunan. Okay, pengertian dari segi itu, dari segi pemindahan elektron, dua ion hidrogen menerima dua elektron untuk membentuk molekul hidrogen. Okay, sampai muntah tulis benda ini. Okay, memang kalau lu rasa muntah bagus, maksudnya you sudah belajar. Kalau you masih pening macam mana nanti, itu maksud something wrong. Dua ion hidrogen menerima dua elektron untuk membentuk molekul hidrogen. Okay, siap. Okay, untuk sebelah sini, okay, you rasa macam mana? Adakah sebiji ini? Kan? Sebab sekarang persaingan di antara SO4 2 negatif dengan OH negatif. So OH negatif menang. Sebab nilai I0 ion hidroksida kurang positif berbanding ion sulfat. Okay, lepas tu kita ambil yang daripada jadual adalah O2 plus 2H2O plus 4E berbalik. Tindak balas berbalik dapat 4OH negatif. Itu dalam bentuk penurunan. Tapi untuk kes ini kita kena buat bentuk pengoksidaan. So dapat ini. So hasil dia ini, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Ini nama dia inference sebab kenapa gelembung gas tidak berwarna? Sebab gas oksigen terhasil. Nama gas oksigen. Letak kayu uji berbara ke dalam tabung uji, kayu uji berbara menyala. Pengoksidaan. Lepas tu 4 ion hidroksida membebaskan 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen dan 2 molekul air. Okey. Okey, persamaan ion keseluruhan. Ini tambah ini. Okey, saya tak buatlah kali ni Okey, sini 4E, sini 2. Maka ini semua darab 2 lah. So jadi 4H+. Okay, 4H plus tambah 4OH negatif. Nanti you try sekali lagi OH negatif. Lepas tu menghasilkan sini pula darab 2. So 2H2 tambah ni. So tambah 2O2 plus 2H2O. Okey, siap. Okey. Okey. Sir. Soalan. Saya tak faham dekat ayat yang sebab ion dinyah cas tu, kenapa kena guna ayat kurang positif? Okey, sebab dia dua-dua nilai positif. Sifat. Dia dua-dua nilai positif. Okey.
nilai ini pun positif, nilai ini pun positif. Maka kita kata mana yang kurang positif akan jadi ejen penurunan. Dia tak ada nilai negatif. Boleh faham? Okay, faham. Thank you. Kalau dia ada negatif, kita akan pilih lah siapa yang lebih negatif. Kalau dia ada negatif. Tapi untuk elektrolisis, dia jarang ada negatif. Sebab bila you tengok balik, dia negatif punya kebanyakan apa benda? Kebanyakan dia logam tau. Kebanyakan logam. So lalutan yang ada itu, yang pergi anod, sentiasa ion negatif. So ion negatif itu, kalau you check, dia kebanyakan nilai positif. Maka kita pilih satu yang nilai dia yang kurang positif. Maksud dia kedudukan lagi tinggi punya. Itu cara kita terangkan. Okay, ya. So kalau pilih Thank you, OH sir. negatif, hasil ni lah. Okay, good. Okay, ada soalan lain? Untuk hari ni punya content, saya nak bagi attendance lah. Sir, kalau ada banyak-banyak ion dibagi dalam dalam soalan tu, maksudnya kita kena bagi penerangan lah perbandingan antara ion-ion tu, mana yang lagi positif, mana lagi negatif, mana yang kurang positif macam tu. Yes. Kalau ada berapa? Contoh maksimum boleh pergi 3 ion saja. Maksimum lah. Okay. Selalu saya tengok 3 ion lah, dah kira dah banyak. Okay. Jarang ada more than that lah. Ya. Okay, selalunya 3 ion pun dah banyak. Sama saja, you banding siapa yang paling kurang positif punya, you ambil dia sebagai ion untuk niacas. Okay, ini form yang sama saja, you isi lah. Okay, ada soalan lain? Sambil-sambil isi kehadiran. Boleh faham? Ain Nabila, tak bersuara pun. Kelah datang, tak bersuara. Are you there? Awak ada kat situ ke? Yes, sir. Ada? Ada. Cuma, okay, tak apa. Diam pun tak apa. Yang penting, kerja update dan you kena faham. Kalau dalam rumah ini, saya target nak selesaikan topik ni. Sebelum kita jumpa di sekolah. Jumpa di sekolah, saya ingat nak buat topik kedua. Topik kedua dan try untuk check apa ada di makmal untuk buat eksperimen. Okay, kena kejar balik sikit. So, di sekolah kira saya senang je. Saya berdiri je. Dan saya tengok awak buat eksperimen macam mana, saya bagi tunjuk aja. Contoh ini you tak boleh handle macam ini tak boleh handle macam tu. Okay, dan terus terang saya bagi tahu, tak mungkin buat 43 eksperimen, tak mungkin. Sebab radas dan bahan yang kita ada tak cukup. Memang tak cukup. Dan peruntukan wang untuk beli pun tak cukup. Sikit tak cukup. So nasib lah. Tapi macam mana pun kita akan dapat senarai radas bahan yang perlu disediakan untuk amali. So di situ mungkin ada sedikit tips lah. Tips agak-agak lah apa boleh keluar. Okay, macam itulah. Okay, isi kehadiran. Lepas isi boleh keluar terus supaya saya tahu siapa belum isi. Okay, kalau saya tutup nanti you tak dapat isi pula. Okay, kehadiran jangan isi di masa selain dari waktu kimia, saya tak kira. Saya nak waktu ni saja, dalam waktu kimia saja. Okay, so ramai hadir hari ni. Uwais memang tak ada lah. Uwais so saya pun tak tahu. WhatsApp pun tak angkat, semua tak. Okay, something wrong. Okay, mungkin dia memilih pindah sekolah ke apa, saya pun tak pasti. Tapi saya anggap dia ada di kelas ni lah. Okay. Itu saja isi kehadiran dan boleh keluar, pergi rehat 5 minit, lepas tu akan sambung kelas lain lah awak kan. Saya okey je, saya breakfast nanti. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Sir. Isi keluar. Okay. Okay, Asran, fill attendance. Okay, mungkin pergi toilet, tak apa. Saya anggap ya adalah Asran. Okay, bye.